Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Terima kasih kerana bersama-sama dalam channel ini untuk mendapatkan berita-berita terkini yang sensasi, mantap dan terbaru. Bagi anda yang pertama kali bersama dalam channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Terima kasih sekali lagi. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Berita terbaik di channel ini. Kita jumpa lagi. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Ramai tertanya-tanya, kenapa bangunan milik mantan Menteri Kewangan Malaysia Tun Daim Zainuddin disita oleh SPRM? Barulah saya tahu sekarang, baru saya sedar kaya mana Daim Zainuddin ini. Setelah saya tahu beliau memiliki sebuah bangunan korporat. Wow, memang menteri-menteri di Malaysia boleh jadi kaya lagu ni ke? Memang kaya gila rupanya orang ni. Sekarang kita pun tak tahulah dia ni kaya mana sebenarnya, tahap kekayaan dia ni sampai berapa duit dia ni. Tapi yang pasti kalau dia ada bangunan korporat, nama dia Menara Ilham pula tu. Menara Ilham ni bukan calang-calang menara, terkenal, mahal. Ini memang kaya gila. Tapi tak tahu kaya mana lah. Bila disita oleh SPRM, ramailah yang tertanya-tanya, kenapa sebenarnya bangunan itu disita? Adakah bangunan itu tempat simpan duit Daim Zainuddin? Adakah bangunan itu tempatnya Daim Zainuddin ya, ada rahsia ke dalam bangunan itu? Apa ada dengan bangunan itu? Begitu. Ramailah orang bertanya, persoalkan, yalah, teka-teki lah. Tapi rupa-rupanya menurut laporan yang telah diterima, yang saya baca, laporan yang saya baca daripada Mediacorp.sg, Mediacorp ini melaporkan, rupa-rupanya ia adalah salah satu daripada proses siasatan ke atas Daim Zainuddin oleh SPRM. Kerana apa? Kerana proses siasatan pengubahan wang haram. Pengubahan wang haram. SPRM sedang siasat tentang satu transaksi bernilai 2.3 bilion, transaksi korporat. Pada waktu mana? Pada waktu Mahathir jadi Perdana Menteri, waktu UMNO mentadbir negara Malaysia, waktu Daim Zainuddin sangat mempunyai kuasa besar dalam politik Malaysia. Dia pernah jadi Menteri Kewangan dan nilai transaksi itu ialah 2.3 bilion kalau saya tak silap. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan, bila SPRM minta dia isytiharkan harta dia, senarai harta dan pemegangan harta dia, dia tolak. Dia tak mau kasih senarai. Dia reject untuk senaraikan. Kenapa? Semua orang di Malaysia, tidak terkecuali siapapun orang di Malaysia, tak kiralah engkau kaya mana kah, kalau memang SPRM nak siasat minta untuk mengisytiharkan harta, kamu mesti isytiharkan harta. Termasuklah Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, kalau dia diminta oleh SPRM untuk mengisytiharkan harta, dia perlu untuk isytiharkan harta. Apalagi Daim Zainuddin. Daim Zainuddin ada apa sekarang? Kenapa tak mau isytihar harta? Apa yang kamu sedang sembunyikan? Apa yang Daim Zainuddin takut sangat SPRM tahu? Apa yang Daim Zainuddin cuba sorok?
sehingga dia takut untuk isytiharkan harta dia. Jadi SPRM akhirnya tak ada pilihan lain kecuali untuk ikut proses SOP, ikut memang proses biasa, iaitu terpaksalah SPRM sita bangunan itu supaya siasatan dapat dilaksanakan dengan telus. Jadi orang-orang pembangkang kah, YB viral kah, YB tak viral kah YB viral kah, YB tak viral kah, siapa sajalah. Saya pun tidak kenal sebenarnya siapa-siapa pempengaruh yang hebat-hebat di Malaysia ini. Tapi selepas ini jangan pula kata SPRM dipergunakan oleh kerajaan pula, oleh Perdana Menteri pula. Sebab yang salah bukan SPRM, bukan kerajaan, tapi yang salah itu Daim Zainuddin, yang dia tak berani nak isytihar harta. Apa hal? Kalau tak ada apa-apa salah, nak takut apanya? Isytihar sajalah. Tapi kalau memang kamu takut, memanglah ada masalah. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Sekiranya anda setuju bahawa kerajaan Madani, kerajaan perpaduan Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong ini adalah kerajaan yang terbaik melaksanakan tugas tanggungjawab amanah yang telah diberikan kepada mereka oleh rakyat dan Tuhan, anda boleh komen, saya setuju. Inilah kerajaan yang betul-betul melaksanakan tanggungjawab amanah, yang betul-betul menggunakan segala yang ada pada mereka untuk memastikan amanah dapat dilaksanakan. Tak kiralah manusia itu kaya manapun, tapi tetap wajib untuk dilaksanakan kuasa tanggungjawab amanah yang diberikan kepada mereka. SPRM menyita Menara Ilham milik mantan Menteri Kewangan Malaysia. Ramai orang sebenarnya yang sedang menantikan apakah yang seterusnya terjadi kepada mantan Menteri Kewangan Malaysia ini. Apa yang terjadi kepada Tun ini, yang merupakan kawan baik kepada Tun Mahathir. Menara Ilham yang bernilai berjuta-juta dolar, sebuah milik bangunan komersial milik keluarga mantan Menteri Kewangan Malaysia Tun Daim Zainuddin, disahkan telah disita oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Menurut sumber, dalam peningkatan mendadak terhadap siasatan berterusan ke atas kontroversi urus niaga oleh entiti korporat yang sebelum ini ditadbir oleh UMNO. Eksekutif Kewangan yang rapat dengan Encik Daim yang memegang kuasa besar semasa Dr. Mahathir menyandang jawatan Perdana Menteri sebanyak berapa kali? 2 kali memberitahu Mediacorp bahawa rampasan sitaan itu telah dilakukan pada Khamis 21 Disember berikutan keengganan mantan ahli politik itu untuk memenuhi petisyen daripada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM bagi mengisytiharkan pegangan kewangan beliau dan keluarganya. Ini rupanya. Kenapa ya? Kenapa tidak berani?
Kalau berani buat, kalau tak berani kenapa? Tindakan SPRM terhadap Encik Daim adalah sebahagian daripada proses siasatan anti pengubahan wang haram yang bermula pada akhir Mei ke atas transaksi korporat yang bernilai 2.3 bilion ringgit Malaysia pada November 1997 yang melibatkan Renong Berhad dan United Engineers Malaysia Berhad atau UEM, dua entiti yang merupakan bekas tunggak perniagaan yang terlibat dengan UMNO ketika ia mentadbir negara Malaysia. Pegawai SPRM tidak dapat dihubungi untuk mendapatkan ulasan segera dan Encik Daim yang berkhidmat sebagai bendahari UMNO di antara 1984 dan 2001 juga tidak mahu mengulas. Eksekutif kewangan yang rapat dengan Encik Daim Zainuddin berkata bahawa mantan ahli politik itu menerima arahan daripada SPRM pada akhir Mei untuk mengisytiharkan kewangannya dan aset lain milik ahli keluarganya. Tetapi Encik Daim Zainuddin telah menolak permintaan tersebut. Sebaliknya menegaskan semasa disoal oleh pegawai SPRM bahawa beliau tidak ada kena-mengena dengan perjanjian Renong UEM. Encik Daim menegaskan bahawa perjanjian korporat yang melibatkan UEM memperoleh 33% kepentingan dalam Renong adalah semata-mata transaksi korporat di antara syarikat yang ditadbir oleh pengurusan, lembaga pengarah dan pemegang saham masing-masing, kata eksekutif kewangan yang rapat dengan mantan ahli politik itu. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye.